Republik Sabah Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama kami lagi dalam Republik Sabah Podcast, dan pada kali ini kita berada di siri yang ke-5. Baik, sedia kala. Sedia maklum. Sedia maklum. Kalau nak pergi ke Azali pun semua tu. Saya simpan 4 tahun. Istilah tak kenal. Sedia maklum lah. Kita akan adakan ataupun kita post di YouTube kita setiap pada Jumaat 3 petang, Ustaz. Ya, tayangan premier. Tayangan premier kita, insya-Allah. Dan saya ni hanyalah co-host saja. Cumanya Ustaz lah sebagai host. Hari kita kata apa? Bagi co-host pula kami dah terjun. Kita try cuba, Ustaz. Jadi apa dia episod yang kelima, Irfan? Ya. Episod yang kelima ni kita macam biasa kita ada tetamu jemputan. Ya. Jadi sebelum kita pergi kepada tetamu jemputan kita peringatlah kepada penonton-penonton kan yang telah menonton siri-siri yang sebelum ni. Jadi kita ucap terima kasih, penghargaan kepada semua penonton yang telah sudi untuk untuk tengok kita punya channel dalam Republik Sabah ni, dan juga sudi untuk dengar di Republik dia panggil Anchor.fm Republik Sabah, dan juga di Spotify. Yang tu kalau dengar di audio saja. Tapi apapun kita minta supaya mohonlah kepada semua penonton untuk bagi sokongan lah kepada kami melalui YouTube lah, sebab kita sedang bangunkan YouTube lah ni. Kita subscribe, like, comment dan share lah. Ya, betul. Untuk kita semangat lagi pakai kebaikan, insya-Allah. Kan, sebab kalau kita tengok di dalam YouTube kita ni, lebih daripada 50%, hampir 60% daripada orang yang tengok yang menonton kita punya YouTube ni bukan daripada kalangan subscriber. Maksudnya masih ramai lagi yang tak subscribe. Tengok saja. Betul, subscribe free saja, tuan-tuan. Yang free je, tuan-tuan. Tuan-tuan tekan aja subscribe tu. Itu pun sudah menaikkan semangat kami. Ya, Ustaz. Kan, maksudnya ada orang sokong kita, Ustaz. Okay. Derma subscribe. Okey, dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi menonton episod-episod yang sebelum ni. Kalau episod yang kedua lah, kita mula jemput tetamu-tetamu yang bersama dengan kita, yang mengkongsikan dia punya pengalaman, yang boleh jadi contoh kepada remaja-remaja yang tengok kita punya video ni. Dan kalau Irfan nak tahu, kita punya viewers yang tengok menonton kita punya channel ni 100% umur lebih kurang 18 tahun ke 24 tahun. Oh, sampai dia ada rekod tu. Syabat kita. Ya, memang dia punya bukan orang tua. Ya. Kalau Irfan kita tuan-tuan dan perempuan tu orang tak apa kena. Abang-abang, kakak-kakak. Abang-abang, kakak, adik-adik semua yang menonton kita punya channel ni. Jadi sekali lagi terima kasih kan kerana support kami untuk episod yang kelima ni. Kita jemput Irfan, seorang lagi yang kalau orang yang terlibat dengan program-program lekok mahabbah, kalau kita sebut pecinta Rasul lah, dengan geng-geng yang suka maulid, suka qasidah, memang tak asing lah rasanya. Kena lah. Walaupun bukan sebahagian pada ahli khidmat sebagainya, kalau orang selupi tu pasti akan betah. Jadi kita jemput hari ni, dan masih muda lagi. Masih muda lagi. Jadi bersama dengan kita hari ni, kita jemput Ustaz Amir Arsalan. Ya. Kan, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustaz. Hari ni sempat juga untuk bersama-sama walaupun macam halangan yang berlaku. Pertama ada teknikal, kedua dari saya. Tak apa ya kan. Jadi kami daripada pihak kami minta maaf lah kalau ada ni. Mudah-mudahan satu untuk yang episod ni, sebenarnya ni episod kita berkenalan aja. Kalau Allah bagi kekuatan kepada untuk konsisten, nanti kita akan jemput lagi, insya-Allah. Kan jadi harap Ustaz tak serik lah dengan kami. Insya-Allah. Kan untuk bersama dengan remaja-remaja yang menjadi pelapis kita kata negara ni, yang akan
menggantikan selepas ni. Jadi hari ni kita bersama dengan Ustaz Amir Amir Arsalan bin Rosli Ustaz Amir Arsalan. Arsalan ni kalau tak silap nama Turki lah. Jadi Arsalan tu maknanya singa lah. Bahasa Turki ke bahasa Arab? Bukan bahasa Arab. Bukan kan? Tu apa saya ambil daripada Al-Amir Syakib Arsalan yang tulis kitab Limaza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur, tak maju, dan kenapa yang bukan Islam dan Muslim maju. Masanya Turki rasanya. Jadi itu. Daripada situ lah Arsalan tu. Cuma tak ada Syakib tu tak ada. Syakib tu ada tapi dia mungkin dia jadi mustatir kot di situ. Syekh Nazrul pun ada itulah bagi tahu maksud Arsalan tu singa. Jadi alhamdulillah bersama dengan kita hari ini Ustaz Amir Arsalan dan kita akan sembang-sembang macam biasa seperti episod-episod sebelum ni. Macam mana pengalaman Ustaz sebelum ni kan, kita tengok Ustaz, kira Ustaz ni termasuk dalam kita kata Ustaz muda, pendakwah muda, dan kalau di Kedah ni kita kata pengganti, akan mengganti Tok Guru ni. Mudah-mudahan kita sebut ni sebagai doa. Tak nak boleh lah kan. Dan siapa lagi nak ganti yang kalau kita kata kan, kita lah yang akan mengganti semua ni, dan insya-Allah tu yang kita doakan. Jadi sebelum kita terus lagi sembang Ustaz, mungkin sikit ataupun banyak pun tak apa lah, kita sembang, kita nak kenal Ustaz lah dari sudut latar belakang, dari asal dari mana, keluarga macam mana kan. Boleh insya-Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nama yang diberi Muhammad Amir Arsalan bin Muhammad Rosli. Memang lahir di Derang. Semua adik-adik pun memang lahir di Derang lah. Asal Derang. Saya anak pertama daripada 9 beradik. 9 beradik. Saya anak sulung lelaki, 2, 3, 4, 5 perempuan. Perempuan 5, 6, 7 2, 3, 4, 5 perempuan, 6, 7, 8 lelaki, 9 tu baru perempuan. Dia 9 orang. Tak tambah dah kot tu. Jadi lahir di Derang, semua mengaji pun di Derang sampai tingkatan 3. Saya ingat tingkatan 3 tahun 2005. Sebab saya ingat tahun saya tingkatan 1 2003 tu wafat Syekh Nikmat. Jadi 2003, 2004, 2005 tu tingkatan 3 nampak kuih buah ni. Semakin buah apa ni, abah hantar pergi Jawa lah. Jawa. Apa dia Derang, maksudnya mula daripada Derang kan dia ada daripada pendidikan awal kita dia ada tadika dah, Taski berapa tahun? 2 tahun. Lepas tu masuk sekolah Seri dia. Masuk sekolah Honda 6 tahun. Kemudian saya kebetulan saya lompat kelas. Dulu boleh lompat. Syarat dia ada lah nak apa mumtaz apa semua tu lah syarat dia lah. Waktu tu kita tak ada dosa apa lagi. Murni. Jadi lompat kelas tu. Jadi saya tak masuk darjah 2, saya tak masuk, saya terus lompat darjah 3. Dan apa ni lah 5 tahun lah rendah tu. Dan menengah 3 tahun sambung di Jawa pula di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Di sana lebih kurang 4 tahun di Madura. Jadi Madura ni satu pulau kan? Pulau di Jawa. Tapi ada jabatan lah kita pergi kan? Hari tu waktu saya pergi daripada saya mengaji 2006 di sana. Sebelum masuk sana tu saya sempat tunggu daripada tarikh buka santri baru. Saya tunggu di pondok pak saudara saya. Abang pada Umi saya asal Jawa. Abang mengaji di Jawa. Asal di Madura juga kan? Bukan, di Jawa Timur. Di Gresik. Daripada Surabaya lebih kurang sejam lah. Tak sampai lah, tapi kalau Ustaz di Jawa ada makam Maulana Malik Ibrahim. Dan dekat dah tu, jauh. Dalam Gresik itu boleh dikatakan bagi dia berkat. Dekat lah. Bagi dia berkat sebab sebenarnya lama tu sebab ramai orang. Jalan jam apa tu benda biasa lah di sana. Antara pulau yang paling padat Pulau Jawa. Sebab antaranya ada Jakarta semua di dalam Jawa. Ni Jawa Timur lah. Tak tahulah kata rencana nak pindah ke Kalimantan apa semua ibu negara mereka. Tu lah masih lagi kan dah dibangunkan, tak tahu kan. Katanya dalam proses kan. Pasal terlalu padat tu. Terlalu padat. Jadi di Jawa tu di Madura wajib cakap Arab Inggeris di pondok tu. Termasuk pondok moden lah tu. Antara termasuk pondok moden. Di sana lebih kurang 4 tahun sampai khidmat apa semua.
Lepas tu sebelum tu persiapan masuk di Jawa tu dalam 6 bulan juga. Saya sebelum masuk di Madura tu di pondok Pak Saudara ni dalam Ma'had Ar-Rawdah. Di mana? Di Gresik. Di Gresik. Di Gresik tu dalam 6 bulan. Sambung lepas tu dapat santri baru di Pondok Al-Amin selama 4 tahun lebih. 4 tahun Pondok Al-Amin tu di Madura. Habis tu saya sambung di Pondok Kiai Husaini di Pondok di Nganjuk. Saya seorang anak murid. Cianjur. Disebut macam mana? Cianjur lah. Tak di Nganjuk. Oh di Nganjuk. Nganjuk. Cianjur Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Di Nganjuk. Nganjuk ni saja. Jawa Timur lagi, tapi dia katanya dah nak masuk ke Jawa Tengah dah. Jadi di Nganjuk tu dalam lebih kurang 2 tahun. Itu antara yang mempengaruhi saya lah, antaranya kitab-kitab semua saya boleh dari situ lah. Maknanya berapa tahun tu? 4 tahun Kalau di Madura tu dalam 6 tahun lebih. Oh, 6 tahun lebih. Ya Ustaz mengaji seorang ya kata. Dan anak murid seorang tu. Yang 2 tahun tu di pondok tu dengan Tok Guru saya seorang Ya, fokus. Kalau faham Tok Guru. Apa nak hak yang selepas hak Madura tu? Selepas Madura. Waktu tu tak ada ni santri lain. Santri lain mengulang. Oh yang duduk di pondok di ustaz pondok saya. seorang. Lepas tu daripada Malaysia pula. Allah hebat. Dan situlah saya belajar makna khidmat dan sebagainya di situ. Maknanya bersubuh tu sungguh dengan ni dengan guru tu. Kalau Tok Guru ada haul, Tok Guru ni pula kawan abah waktu di Langitan dulu. Itu yang Walaupun dia lebih muda daripada abah dia lebih muda 10 tahun daripada abah. Cuma beliau ni boleh dikatakan senior lah di pondok tu. Abah masuk di sana tu umur 26 lebih. Waktu masuk di pondok Langitan tu. dia dah. Dia dah lama dah. Tapi Bahkan umur mengajar muda situ lagi. dah. Umur muda. Sana Jawa biasa lah. Ya. Muda-muda. Di apa dia Langitan tu hak tu abah lah. Abah dan Umi. Dan Kiai jodohkan tu daripada situ lah. Jodohkan di situ balik main duduk di Derang. Balik main duduk di daerah. Ada yang lahir di sana? Tak Tak ada ustaz ni. Ustaz yang sulung kan bila lahir di Derang. Di daerah. Kira tak ada. Okey Zat, tu kita lah ni ustaz berkhidmat di Derang. Sekarang di daerah. Balik pada sana terus ada di Derang sampai lah ni. Habis daripada sana tu saya di Yaman sekejap. Oh, pergi Yaman kau? Yaman tu saya ikut tes di Jawa. Tes di Jawa Untuk pergi ke Yaman. untuk pergi ke Yaman. Sebab saya tak ada SPM, tak ada stamp. Tes di Jawa Tengah, Pondok Lasem. Untuk masuk di Untuk Yaman masuk tu ke di Yaman. mana? Di Al-Ahqaf Hadramaut. Oh, Al-Ahqaf. Jadi masuk ke sana. Jamiah kan? Jamiah Al-Ahqaf tu. Jadi itu pun boleh katakan sana ambil berkat lah, pusing-pusing betul lah. Ya lah. Sebab tu kenal daripada sana tu lah. Saya di sana tu saya tak tahu kalau dalam kapal terbang dalam flight tu ada Malaysia sekali. Waktu beratok sampai Itu- di Yaman baru tahu. Pi tu daripada Malaysia lah. Daripada Malaysia di kapal terbang mereka tu transit di KLIA kita naik. Lepas tu terus ke Son'a. Tak tahu kita ada orang Malaysia ke Tak apa tahu kan, kita kita ada orang naik je. Malaysia. Lepas tu bila sampai sana. Sampai di Son'a baru tahu ada dalam 2 orang. Sama saya 3 lah. Mana nak pergi ke Ahqaf tak? Nak pergi ke Ahqaf juga. Oh. Jadi satu rombongan akhirnya sekali dengan Indonesia apa semua tolak ke Ahqaf. Tidur di Son'a semalam, tolak ke Ahqaf apa semua tu. Sampai sana tu duduk. Baru malam pertama duduk fikir bila nak balik. sampai. Baru sampai. Tu kira dah lama dah berpisah dengan keluarga kan. Sebab tu ada orang tanya saya, mengaji pondok mana yang best? Saya kata mengaji mana best. Variety lah. Facility macam mana pun, mewah macam mana pun, aircon ada Tetap masbah, swimming apa semua, swimming pool apa semua, tetap tak best. Ngaji Kena mujahadah. Kena mujahadah lah. sebab ada disiplin dan Ya, aturan dia buat betul, ni apa semua. Di rumah bebas. Mhm. Saya boleh cakap Jawa dan Madura lah sebab di sana tu. Fasih tak? Boleh dikatakan macam tu lah. Waktu tu ada rombongan mai Derang, saya jadi pengerusi. Lima saya duduk bahasa Jawa dia pelik. Orang Jawa mana mai? Kau Malaysia. Saya orang sini. Tapi kalau apa yang sepengetahuan saya sendiri lah. Kalau kita mengaji di pondok di sana ni, memang kena tahu bahasa Jawa sebab dia ada kaedah-kaedah yang kaedah nahu, cara terjemah dia dengan Jawa betul tak? Macam mana tak kalau ni? Saya pondok Madura tu wajib Arab Inggeris. Tapi itulah kita
ambil bahasa Arab atau BI kita tinggal kan. Nak dua-dua ni payah lah. Ya. Sebab ada kawan dia power semua bahasa Inggeris. Inggeris ni, tapi sampai bahasa Arab dia kacau. Ada. Jadi tak boleh lagi bahasa Jawa dan Madura waktu di situ. Lepas tu yang saya sambung 2 tahun tu lah, dalam masa 2 tahun tu saya duduk di sana, bergaul dengan masyarakat sana apa semua, akhirnya boleh Jawa. Hak masa 2 tahun tu. Hak masa 4 tahun tu tak boleh Tak nak. boleh. Dan Madura pun sebab saya banyak, saya ada keluarga angkat orang Madura. Jadi komunikasi tu boleh. Mungkin masa kita kata waktu tu tingkatan 3 lah, tingkatan 3, tingkatan 4, kita kata 4, 5, 6 lebih kurang umur ni dia bukan nak mengaji sangat nak ya. Dia setuju kalau anak kata macam tu tak? Maknanya kena paksa betul kan? Yang dia main timbul nak mengaji betul bila dia naik umur 18, 19, 20 waktu tu baru dia sedar. Dia sedar lah. Betul lah. Tobat. Betul pak. Minta maaf Ustaz tu hidung sumbat. Tak apa. Apa dia? Tak ada masalah apa. Janji Ustaz cakap keluar suara. Macam tu tak? Itu pengalaman tu. Sebab apa dia, kita tengok pengajian ni, kalau kita pengajian agama ni, kalau kita di Nusantara ni Ustaz, kalau kita pengajian agama ni, dia wa imam Indonesia ataupun Patani kan yang kuatnya. Kalau nak ni memang diakui lah. Betul tak? Macam mana pandangan Ustaz kalau ni? Saya setuju dia tu. Kan? Dia kan banyak yang kita tengok tutup guru macam boleh katakan ustaz-ustaz muda power dalam macam kita ni Fatani ataupun Jawa. Tak ada tu. Macam di Jawa tu, di Jawa yang famous tu Dr. Aiman Akiti. Yang orang tu Malaysia. Jawa. Syarah di AIA lah sekarang. Kemudian yang di Fatani ni antara Torik juga tu Ustaz Hilmi tu dia dikatakan ambil daripada sanad Tuan Guru Haji Saleh ni juga daripada Fatani, jalan Fatani ya. Cuma kalau kata Fatani ni mungkin dia lebih berat kepada kitab-kitab Jawi apa semua tu, dia lebih kuat lah. Walaupun tak nafikan nahu surah kuat juga. Tapi kalau bahasa Arab ni asalnya apa dia Indonesia dia lebih ke depan lagi sebab karangan-karangan terus dalam bahasa Arab terus dia. Dan pondok moden dan pondok tradisional atau kita panggil pondok salaf tu pun ada beza. Pondok salaf dia lemah dalam cakap bahasa Arab sebab dia praktikal setiap hari bukan guna bahasa Arab. Di Jawa. Pondok Nangitan, pondok Saudara dan pondok yang K. Hussein Nganjuk tu, pondok At-Tanwir. Itu pondok moden ke pondok salaf? Pondok salaf. Bukan salafi ya. Yalah. Awal-awal dengar tu memang faham kata pondok salaf ni geng salafi. Bukan. Dia lama. Al-Ma'hadus Salafi bukan makna Salafi. Salafi tu dia tak ada pondok pun. Salafi Hanu lah. Kita tadi sebut nama-nama. Tapi dekat. Jadi kalau untuk moden pun, pesantren moden, dia pun lebih kepada cakap Arab, BI, masa bahasa kuat dan muhadarah dia ada pidato apa semua. Saya tengok antara saya bukan nak kata saya tiru lah, jadi saya banyak terpengaruh dengan kalau dari segi kitab. Selepas saya mengaji di pondok K. Hussein ni dalam masa 2 tahun tu, saya boleh khatam Fathul Mu'in apa semua hikam sebab khatam di situ daripada awal sampai akhir tanpa tertinggal satu perkataan, satu huruf pun tak ni. Sebab anak murid saya seorang kalau tak pergi tak jalan mengajar lah. Tak jalan. Dan sempat khatam Alfiah Ibn Malik pun di situ. Dan untuk keberanian ke depan itu saya dapat daripada pondok Al-Amin Madura. Itu pondok moden. Pondok moden. Itu kita betul pondok moden lah. Sebab banyak yang kemampuan kemah tapi dari segi kemampuan dia itu kemah tapi dari segi nak menyampaikan tu dia tak berani. Tak apalah, hantar dulu lah. Sila lah. Yang ni geng-geng tu kemampuan boleh menguasai pos pun satu bab. Hak nak nyampai tu bab yang lain pula kan. Betul. Kan ada pepatah kan sebut kalau lah orang yang pandai itu diam, maka orang jahil akan bercakap. Itu tepat lah ni. Itu orang jahil yang bercakap banyak lah ni. Mufti tak bergaji lah. Allahu Akbar. Kalau mufti jawab menurut saya. Mufti pun ni tengok bab ke. Betul? Ni dia tak kira semua. Okay, tak tu yang kita kata pengajian di Indonesia lah kita kata kan. Ifan apa nak ni? Kalau macam pengajian Gontor ke Ustaz? Gontor tu pondok Al-Amin Perenduan tu cawangan daripada Gontor. Tapi saya tak syorkan lah untuk siapa-siapa yang nak ke Gontor kalau nak menguasai kitab
Sebaiknya di pondok-pondok yang lain lah, pondok Langitan, pondok Lirboyo. Nah, itu saya lebih syorkan di situlah. Kalau Gontor ini di pondok modern. Saya dulu sebenarnya nak tak di Gontor juga. Tapi awal-awal kemudian ada yang bagi cadangan untuk ke Al-Amin, sebab di Al-Amin ada kitab turas juga. Dan Gontor ada kitab turas. Cuma ya itulah, dia lebih ke modern. Al-Amin tu Ustaz macam Ustaz sebut tadi ni, Ustaz seorang yang duduk di pondok tu yang lebih berulang. Kalau di Al-Amin dah, Al-Amin ramai 9,000 belajar. Itu yang Madura. Itu di Maduranya. Hak Ustaz sambung tu yang tu Tanwir. Yang tu ramai tak kalau ni? Hak yang berulang lah kalau nak campur semua waktu tu. Tak ramai pun dalam dekat 20 orang. Tak ramai sangat. Pondok Pak Saudara di Gresik, Jawa Timur tu pun, pondok Ar-Raudhah tu pun tak ramai. Tak ramai pun kat 100 lah. Sebab lah ni pembangunan dia semakin membangun dan Pak Ngah lah. Abah Ya Ramli ni pun meninggal lah. Meninggal tahun 2012 bulan Maulid lah, 12 Rabiul Awal. Jadi kalau buat 12 Rabiul Awal, Maulid tu sekaligus haul beliau lah. Tak ramai pun sekarang sepupu lah yang urus. Masih lagi ni ya jalan. Ya Ustaz, kalau kita tengoklah dari sudut pelajar, dia kita ni pengalaman Ustaz menjadi di Indonesia lah kita kata. Dia sekarang kita hantar pelajar ni muda-muda, yang kita takut ni dia duk main kot lain. Yang tu yang jadi masalah dah. Macam mana nak dapat seorang, contoh kalau kita sebut Dr. Aiman Al-Akiti tu kan, kadang-kadang tak pernah jumpa, saya sendiri secara peribadi tak pernah jumpa, nak tanya juga macam mana dia survive mengaji tu kan. Ustaz ada pengalaman macam mana dia kalau duduk di pondok yang tepat dengan pengawasan daripada pihak pondok yang tepat, insyaAllah apa-apa untuk bimbingan lah. Dengan bimbingan kita memang duduk mana pun kita akan malah. Maknanya pemilihan pondok itu pun satu benda yang penting. Sangat penting. Itu antara ni lah, nak fikrah kita nak ke depan tu macam mana. Jangan sampai semua masuk. Semua masuk tu bahaya. Kita tak menafikan kelompok-kelompok yang lain tu. Kita tak kata mereka keluar daripada Islam atau semuanya. Masalahnya mereka yang kata kat kita. Itu kita bahas lagi. Lagi. Itu panjang tu kalau ni tu. Okey, kalau ni sepanjang Ustaz mengaji tu ada tak kalau ni kenangan benda-benda baik manis kalau kita boleh kongsi dalam kita punya podcast ni? Pengalaman di pondok banyak baik lah. Kena tampak tu benda biasa lah. Benda biasa. Pak saudara saya ni, Abah Ya Ramli ni, saya nak menekan dia tapi dia tetap kena. Sedap dia kira dia sayang sungguh lah dengan umi saya ni. Sebab umi saya ni hanya 2 beradik saja yang perempuan, lain semua lelaki. Dia memang sayang semua. Tapi tetap dia kena, dia bubuh macam tu kan. Dia tampak semua, itu benda biasa. Kalau mengaji tak mau kena tampak, tak usah mengaji lah. Saya mak tu terang lah, tak usah mengaji. Balik suruh mak pak tu mengajar. Kalau mak pak tu boleh. Tampak ni pun tak tahan kan. Nak tahan dengan mengaji. Nak tahan mengaji macam lagi tu lebih hebat lagi. Ada pula baru ni yang viral tu, saya tengok apa yang potong rambut jadi isu. Tu pun jadi masalah. Panggil baba, dia ingat pondok nak sedia baba ke apa? Bayar yuran pun ramai tak bayar. Dia dirang. Pengalaman ramai. Kadang orang banyak berbicara tentang kemampuan guru, tapi tak berbicara tentang ketahanan pelajar. Betul. Kan? Banyak kursus yang melibatkan tentang guru nak menyampaikan, tapi tak ada kursus yang nak melibatkan macam mana murid nak menerima apa yang guru sampaikan. Itu banyak. Tu kena fikir balik tu. Betul. Kalau ada orang dengar kita punya podcast ni, dia kena fikir balik ni. Walaupun memang dia kata zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Tapi ada apa motto dia, al-muhafazah 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu yang di Jawa lah. Menjaga atas peninggalan terdahulu yang soleh, yang baik, dan kita mengambil yang baru, perkara baru yang lebih yang lebih baik. Yang lebih baik. Yang perkara moden yang lebih baik. Kalau manis dia tu antaranya kita dapat rasakan selepas mengaji. Selepas mengaji dan khidmat dan sebagainya. Tadi saya sempat sembang dengan saudara Irfan tentang khidmat. Ahli khidmat dia mesti lebih susah daripada pelajar yang lain.
Ahli khidmat kalau nak duduk hebat, duduk sama dengan Tok Guru tu bukan ahli khidmat. Banyak saya tengok ni secara umum lah saya sampaikan ni. Tak terlibat dengan mana-mana lah. Ya, Ahli khidmat macam mana dia nak, dia kena pastikan Tok Guru tu, kalau dia iring Tok Guru, dia kena pastikan Tok Guru habis dan sebagainya, pastikan Tok Guru tu selesa dulu baru dia. Ada seorang sahabat saya, kami panggil Tok Mat, dia Ustaz Syafiq. Ada Kiai Muzaki Shah datang daripada Jember, datang di Pondok Darus Solehin di Shah Alam. Saya kalau ke Shah Alam saya akan singgah di situ. Kiai Khairul, pengasuh dia tu mudir lah. Khidmat dengan Ustaz Muzaki Shah. Kiai Muzaki Shah. Kiai Muzaki Shah masuk bilik, lepas dia homestay atau hotel tu, ditunggu Kiai Muzaki Shah tu. Tak ada, dia nak makan, dia bagi orang lain tunggu saya. 24 jam tunggu macam tu. Tu panggil dengan khidmat. Jangan senang. Ni khidmat nak duduk makan seronok sekali, nak entah sekali. khidmat Tu bukan khidmat. Itu dia tumpang nak ni tu. Ditumpang kemasyhuran. Betul. Banyak Banyak jadi. salah kaprah. Salah kaprah ni apa? Salah kaprah ni kalau bahasa kita Tak faham. raplah jingga. Oh, masih. Dia salah faham dalam apa khidmat. Ahli khidmat bukan macam tu. Berarti khidmat. Ahli khidmat bukan macam mana Sayyidina Anas bin Malik berkhidmat. Dan sebab tu kita ada daurah, kita ada bela alim dan muta'alim, adab seorang murid kepada guru dan adab guru kepada murid pun ada. Hak ahli khidmat ni dia kena faham tu hak adab murid dengan guru tu Antaranya kalau kita letakkan gelas, apa contoh saya letak dekat Ustaz Rahim. Saya sebagai ahli khidmat saya angkat. Saya letak ini ni gagang ni. Gagang ni. Kita talar dekat Ustaz. Pemegang tu. Pemegang tu. Kalau pisau macam lain pula kami kan. Pisau dia tak boleh susuk. Nak tikam aku ke apa. Itu dia cara dia. Itu dari segi yang tu, baru yang tu belum yang lain. Tak ngaji lagi. Baru nak kita kata apa, yang tu orang tak faham lah ni. Orang anggap kata ada benda macam tu je pun dia pandang remeh. Bila dia pandang remeh benda yang dia rasa kecil tu, hak benda besar dia tak dapat dah. Macam ada apa, siapa yang meninggalkan sunnah yang kecil, dia akan terbiasa meninggalkan sunnah yang besar. Lama-lama dia akan terbiasa meninggalkan perkara yang wajib. Tinggal itu. Tu rasa kurang diambil berat oleh budak-budak kita lah ni, pelajar-pelajar kita remaja. Ini masuknya ni tajuk dalam bab adab. Betul lah. Kalau kita bab adab kita sembang tentang adab, dia nak masuk kita sembang tentang adab kan. Perkara yang melibatkan adab yang Ustaz masa duduk di Jawa masa mengaji dulu, yang Ustaz rasa berkesan sekali di hati ada lah dalam dikongsi. Yang rasa kalau ingat lah ni Allah, ada benda yang sampai teratur lah rasa. Itu apa yang Kiai ni digarang. Kiai kami Abah Yarom di Kiai Idris Jauhari. Antara tu yang berpengaruh bagi saya waktu di Jawa tu daripada segi adab Kiai Husaini. Kalau kita sakit memang garang semua. Tapi kalau dari segi anak murid tu sakit macam anak sendiri. Itu adab. Dan juga khidmat macam Kiai Husaini tu, saya seorang anak murid. Kereta beracak ke apa kan kita akan masuk. Kereta dia kalau hitam, saya ingat lagi Avanza warna hitam. Beracak tu dia kereta gelap. Dia mudah kotor. Dia mudah beracak. Basuh gelap pula dia kena cara. Kalau tak dia beracak juga. Jadi saya Avanza hitam lah, sebab tu saya terasa agak lah. Jadi yang gelap-gelap ni kita tahu, kereta yang gelap memang mudah beracak. Jadi apa itulah itu pengalaman berkhidmat dan juga gotong royong tu benda biasa. Benda biasa. Kita kan kalau gotong royong buat bangunan kita panggil lori simen. Apa tu crane tu angkat tu ni tak. Dibancuh guna hak yang mesin simen siput tu lah. Bubuh apa semua pusing tu. Lepas tu tuang pakat beratok angkat sikit-sikit sampai jadi satu tingkat. Ada semua pelajar share video tu, pernah tengok tu, share video buat satu bangunan tinggi tu. Beratok kan. Dan apa tu Syekh Fahmi Zamzam pun ada video tentang beliau yang beliau ikut sekali. Maksudnya ikut berkhidmat kan. Dan memang biasanya waktu gotong royong tu waktu yang nikmat. Sebab apa? Waktu pertama kelas tak masuk. Cuti. Setelah tak langsung cuti lah, yang dapat giliran awal syok lah. Lepas tu memang apa, kita seronok boleh kan di pondok kan memang mujahadah lah, nak jumpa cucuk yang sedap tu payah lah. Jadi waktu tu lah nak dapat cucuk apa semua tu yang sedap. Tidak tempe Tidak tempe Tempe tu kan makanan utama. Ayam geprek ayam geprek tu kena sedap. Mewah dah. Dia sebulan sekali
ayam. Tak lain ikan, tempe. Atau tak pun paling-paling tak pun 2 minggu sekali. Itu. Sebab tu orang tanya saya kalau mengaji yang sedap, tak ada yang sedap. Tak ada. Tak sedap. Faham? Lah ni kalau kita ikut lah ni orang mengaji lah ni, tambah hak sekolah juga. Sehari makan berapa kali? Kalau hak sekolah duduk asrama ni masa sehari 6 kali bang. Balik kelak boroi ya. Saya kira Maggi lalu ke. Maggi lalu ke lagi. Allah Akbar. Kalau apa kita kata beza Ustaz tu di daerah. Kalau dari segi adat yang baru saya tengok tu, saya kan selalu pergi ke Madrasah Darus Salihin yang di Jalan Shah Alam, Jalan Kebun. Baru ni kami bawa Habib Muhammad untuk pergi haul dan sebagainya. Kami ikut rombongan sekali dengan Habib Muhammad apa semua. Jadi singgah di Darus Salihin untuk baca burdah malam tu. Kebetulan waktu tu Habib Muhammad dia ada gout di tangan. Dia ada gout tangan. Saya mula sendi sendi tangan bengkak. Saya kata aduh, Habib tak pergi haul lagi. Malam tu haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Hari Sabtu tu ada Habib Ali Al-Hamid. Jadi saya mula Allah. Lepas tu dapat juga berita daripada Tok Mat kata Kiai Khairul Umam. Ini anak murid pada Gus Mek Peloso dan Gus Maksum Lirboyo. Apa boleh tengok dah nanti. Kiai Khairul pula demam sampai sempat pingsan beberapa kali. Saya mula ni saya dekat Tok Mat ni. Tok Mat kalau boleh lah Habib dengan Kiai Khairul jumpa sekejap tak apa, dalam 10 minit menjadi. Memang boleh jumpa. Jumpa sembang apa semua. Tak apalah, pergi haul apa semua kami hantar lah. Habib Muhammad VIP lah. Semua cakap apa semua. Lepas tu Habib Muhammad nak makan. Keluar masuk kereta Ustaz Amir, tangan saya lega. Lega ni nak kot. Saya pun melawak lah Habib transfer gout tu pergi ke siapa. Kalau macam tu lah. Lepas tu saya beritahu pada mereka, dan insyaAllah dalam 40 minit kami sampai di madrasah. Sampai di madrasah dah Kiai Khairul sakit. Kami pun tak apa lah. Masuk madrasah, mula burdah. Habib duduk, dia sedia satu kursi. Habib duduk atas kursi, saya mula apa ni, mukadimah sebagai pengurusi apa semua. Minta Habib rotib Fatihah. Lepas tu mula burdah. Baru mula burdah, Habib tanya saya, Ustaz Amir, tu Kiai Khairul kah? Saya tak tengok pintu depan apa, saya kata, ya Kiai Khairul lah. Tiba di padang tu buka tu. Ya Kiai Khairul ada di dalam. Tak, tu Kiai Khairul. Saya tengok Kiai Khairul keluar. Padahal dalam tadi tu, dalam badan lemah apa semua lemah. Dia jalan apa semua tu, duduk apa semua. Saya duduk seriau dah. Boleh duduk sat menjadi lah. Boleh duduk sampai habis. Habib tausiah dan tutup dengan qasidah. Saya minta bi Rasulillahi wal Badawi lah untuk tawassul macam tu. Tawassul kita terima. Ya. Kita terima Nabi Rasulullah Badawi sebab saya ambil apa contoh kepada Syekh Fahmi Zamzam untuk sampai pada Rasulullah. Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi ini adalah pintu yang paling utama di Mesir untuk sampai pada Rasulullah. Minta qasidah tu apa semua. Terus masuk rumah apa, lepas tu makan apa semua. Kiai Khairul lega demam. Dan cara Habib meraihkan dalam keadaan Habib sakit apa semua, tak larat apa semua, ialah program sehari itu penuh. Dua-dua tak apa sihat. Meraihkan tu saya tengok tu adab yang luar biasa lah. Berkat tu lah. Dan esok tu sebelum balik, Kiai Khairul pesan, Ustaz Amir esok bawa Habib mai. Mari sini pula. Kita bawa pergi makan di kedai pondok, lepas tu mari sini. Bawa pergi pula, sambut pula apa semua. Sampai lah tu apa, saya duduk tanya, Kiai sihat tu ya. Padahal baru keluar dari Wan. Allahu Akbar. Itu adab yang luar biasa lah, saling menghargai. Walaupun Habib Muhammad cara beliau lebih kepada kitab, dan Kiai Khairul ini cara beliau lebih kepada pemulihan budak-budak dadah dan sebagainya. Dia punya di pondok 100 lebih. Lagi 100 lebih pelajar yang ni. Dan cara mereka tu, saya teringat apa kata Kiai Khairul cakap, Ustaz Amir, Ustaz ni tak boleh menguasai kitab, lemah dalam penguasaan kitab. Jadi Allah bagi ilmu ke sini untuk memperbaiki orang. Khairun nas anfa'uhum linnas lah. Jadi bayangkan keluarga mereka tu dah kira anggap macam sampah masyarakat, tak peduli dah. Macam mana di situ dia mendekati orang-orang macam tu. Itu pun bukan satu benda yang calang-calang tu. Yang 100 lebih Ustaz, kita seorang tik dadah. Allah Akbar.
100 lebih. Dan semua mereka tu daripada awal tu boleh tinggal dada, sembahyang 5 waktu, puasa sunat Senin Khamis. Lepas tu pula apa boleh zikir apa semua tu, itu benda yang bersabit-habit. Kalau benda-benda yang macam tu, kalau kita duk tengok, ni pandangan peribadi saya lah. Ya. Kan dia tak ada benda lain yang boleh nak bina diri dia untuk lawan dengan benda tu, melainkan jenis-jenis didikan iman, didikan agama, didikan tu saja yang boleh bagi kekuatan untuk dia lawan. Ya. Betul. Dan ada nampak memang macam tu, kena kata ni pun hak tu je yang boleh keluarkan dia daripada ni tu. Sebab pengaruh ni dia cukup kuat. Ya. Kan? Dia apa ketagihan. Ketagihan tu. Gian. Gian dia semua. ada bang gian game. Game tu memang tak boleh lepas. Dia tak boleh. Ada yang macam tu. Ada. Jadi ketagihan orang tu bisa ada. Tapi kalau benda tu kena, Tak boleh. bayangkan Ustaz, dalam masa 3 tahun dia hisap benda tu. Kemudian kita nak buat dia dalam seminggu dia tinggal benda tu, tak boleh. Dah. Dah. Tobat lahum. Macam apa yang Dia di situ tu 2 tahun paling sikit. Oh, dia punya ni dah. Minimum dia kami duduk sini 2 tahun insya-Allah. Pertama 4 bulan dimasukkan dalam macam satu bilik lah. Bilik tu nak meroyak ke apa, kan tak dapat benda tu, dia akan lupa apa semua tu. Awal ni peringkat awal ni. 4 bulan. Lepas tu baru dia masuk ke bilik-bilik ni. Saya sempat buat daurah juga di situ. Sempat buat daurah di situ, dan itu bagi saya rumah saya kedua lah. Mana je dah. Rumah yang kedua, bukan isteri kedua. Ya. Boleh tak tu kalau kata nak ni kan. Tapi dia duduk tak mani je lah. Tak apa, kita tajuk cerita situ kan. Kan boleh ni. Lagi hak dengar ni pun orang perempuan enggak kan, kita kena jaga hati. Dan ni apa, kalau bagi saya orang yang menikah dua ni atas alasan sunnah Nabi itu satu kebohongan lah. Sebab nak menikah saja. Saya lebih meniru apa pendapat kata daripada Syekh Maimun Zubair. Maimun Zubair kata nak menikah je lah. Yalah, sunnah apa hak lain tak buat lagi. Betul. Lambat lagi sunnah kan. Betul. Cukup itu. Ustaz, okey. Kita terus pergi lagi Pan. Banyak nanya kalau kita nak tanya Ustaz kan. Tapi mungkin kita pergi ke satu bab lagi kalau nak tanya Ustaz lah. Panjang Ustaz duduk ngaji, duduk ikuti kiai-kiai ni, ikuti patut guru apa semua ni, ada tak kita kata apa di pada diri Ustaz ni pusat pengajian yang paling bagi bekah pada diri Ustaz? Ada pondok Tanwir tu lah, Tanwir tu lah. Dan daripada situ saya boleh faham macam mana kitab-kitab turas. Dan di Yaman saya boleh faham macam mana manhaj Habaib. Habaib Habib Abdullah Baharun lah terutamanya. Tapi yang awalnya pondok Tanwir tu lah yang mula buka ni tu. Sebab saya waktu di Al-Amin tu saya masih lagi moden, belum tahu baca kitab apa semua, masih belum lancar. Di situ yang banyak berpengaruh bagi saya. Al-Amin pun ada daripada segi saya keberanian ke depan, berani menyampaikan. Kalau diikutkan saya jadi pengurusi macam di Festival Sunnah ni, Qom Mahabbah tu, kesan daripada Al-Amin. Daripada Al-Amin juga, dan kita tambahkan lagi lah dengan yang lain. Kemudian saya tambah dengan syair Habib Abdullah Al-Haddad yang banyak saya kutip. Pernah kata apa semua ada juga lah. Iyalah. Jadi itu antaranya. Pan. Saya kagum dengan Indonesia tu sebab saya tahu Gontor tu. Saya nak ada KBA, ke Bahasa Arab. Di situ ada jumpa seorang budak Thailand. Dia keluaran Gontor. Kalau dalam camp bina camp Bahasa Arab tu dia pernah perform lah. Dia perempuan kan. Dia perempuan, lepas tu ada menyanyi apa semua. Maksudnya keluaran antara keluaran Indonesia ataupun saya kata dia Fatwa ni banyak beri pula jenis yang ni lah. Tak tahu, mungkin ada juga yang kurang macam mana, wallahualam kan. Setiap pondok dia ada kelebihan, dia ada kekurangan, itu pasti je. Macam kita lah, peribadi kita manusia ni ada lebih, ada kurang. Gontor dari segi untuk planning, memimpin, buat macam camp apa semua tu memang sangat ke depan. Memang sangat ke depan. Dia pondok moden memang dilatih macam tu. Bahkan kami tahu setiap kelas tu dia ada, kita nak ambil bahagian apa. Ada yang ambil bahagian sastra Indonesia, ada yang ambil macam saya ambil Musuluddin apa semua tu, dia ajar kitab-kitab.
Kemudian ada yang ambil BI. Jadi ada bahagian-bahagian inilah khusus kemahiran di Madura tu. di Madura. Dan Gontor pun sama tu, banyaknya Madura ni Kemudian ambil memang macam silibus. tu. Dan 3 kiai saya yang di Madura, Kiai Tijani, Kiai Idris, Kiai Maktum, semuanya keluaran Gontor. Khirij Gontor. Gontor apa Ponorogo. Benar kau. Awal tu. Tu kira ni apa cabang sekarang asalnya hampir 20 apa cabang atau lebih. Dia ada cabang cabang. Waktu zaman saya tu kalau tak silap mereka dah buka tahun 2009 tu, mereka dah buka cawangan yang ke-16. Tu dia 16. Tapi penguasaan ilmu ni di Tanwir lah. Bagi saya lebih pada Tanwir lah untuk dari segi penguasaan kitab. Ada pondok Salafi. Pondok salah. Salafi ni Salafi. pondok salah. Saya dengan Salafi tak. Pondok tradisional, pesantren tradisional. Pesantren. Okey tak. Pada kita teruslah pada kitab tak. Buku ataupun buku, kalau Ustaz boleh senaraikan buku yang banyak bagi kesan pada Ustaz. Kita kata 3 lah, top 3 lah. Boleh share dengan orang-orang remaja-remaja yang dengar ni. Kalau kita Ustaz boleh sharekan 3 buah. Okey. Saya kalau nak sebut ni banyak lah. Banyak. Jadi yang pertama saya terlibat dalam Syama'il Muhammadiyah, masuk di Mahat Dirang. Itu juga hajat daripada Syekh Fahmi Zamzam. Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Tirmizi. Dan saya pun dah ada terjemahkan dah dalam Jawi lah. Dan itu yang pertama, Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua, kitab Mafahim Yajibu Al-Tusahah, itu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang susun. Dan itu kitab yang banyak bagi pengaruh lah pada saya. Dan saya pun ada buat macam rekod peribadi lah di rumah saya tu untuk saya upload, tapi sampai sekarang tak upload lagi pun. Sempat buat sampai dalam 15 atau 16 tu. Dan yang tu kalau buat tu mungkin lebih daripada 50 episod lah. Sebab saya baca per huruf dan saya huraikan. Macam berat kata talaki online lah. Itu kitab Mafahim. Kemudian yang ketiga tu Nahu atau apa? Jadi kau Ustaz. Nahu atau apa? Kalau fiqh saya lebih banyak pada Fathul Mu'inah. Dalam ni I'anatul Talibin. Kalau Nahu Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik, itulah. Kalau buku, contoh kalau buku santai ni ada lah Ustaz minat pembacaan, baca buku santai ni Ustaz minat. Buku santai saya kurang baca buku santai. Tapi isteri saya atau ni lah penikmat buku-buku santai tu lah. Saya kata baca pilih apa pun, tak ada masalah. Yang penting macam mana kita boleh pilih. Kan ada yang saya banyak menolak teori-teori pemikiran-pemikiran hijrah yang tanpa ilmu. Sebab apa? Hijrah tanpa ilmu secara tak langsung nanti mereka akan membid'ahkan amaliyah yang kita buat. Banyak terjadi contoh di Indonesia. Awalnya artis perempuan tak pakai tudung, seksi pakaiannya. Kemudian dia ubah pakai purdah apa semua, dari segi zahir kita nampak elok. Tapi dalam masa yang sama dia membid'ahkan Fatihah kepada orang mati, ya Taibah dianggap sebagai syirik. Itu dalam masa itu. Maksudnya apa saja yang penting mesti ada landasan ilmu. Santai. Kalau berubah tanpa landasan ilmu, mungkin dia bina atas dasar emosi, dia bina atas dasar. Sebab dia dah berubah kan. Dia dah pegang hak tu lah. Kan. Tapi banyak lagi benda sebenarnya yang perlu diraihkan. Kalau bahas yang ni dia panjang sikit. Okay, tu antara kitab-kitab lah. Kalau guru-guru kan, guru yang beri kesan kepada ni, kalau kita kata top 3 jugalah yang bagi kesan kepada diri. Yang paling memberi kesan, yang pertama Syekh Fahmi Zamzam, kemudian Syekh Nazrul Abdul Nasir, dan yang ketiga ni Syekh Husaini. Itu dari segi kitab. Tapi kalau yang di Kedah ni Habib Muhammad Al-Mahdali lah, banyak saya rujuk pada beliau, Habib Muhammad ni. Dan saya kalau apa saja program beliau yang jauh, saya tanya beliau ada yang hantar ada. Jadi saya offer diri lah untuk sebab apa, dalam kereta tu lah kita akan sembang santai untuk beliau akan. Jadi itu daripada ni. Kalau daripada kitab tu memang apa tu yang
Kiai Husaini, Mahat Tanwir tu lah. Itu yang paling banyak ni. Kalau daripada Yaman, Habib Abdullah Baharun. Sebab saya tengok macam mana beliau mujahadah beliau, sayangnya beliau pada kami. Saya WhatsApp beliau, anak murid ramai, beliau kata saya ingat semua anak murid saya, walaupun mungkin nama saya tak apa ingat. Saya tanya, ya bunaya, beliau jawab macam tu. Ya ibni, ya bunaya. Tu dari segi ini. Layan ni tu. Dan saya terjemah Syama'il tu saya ambil daripada dua yang paling berpengaruh lah, Syekh Fahmi dan Syekh Nazrul. Ini dua yang paling berpengaruh. Termasuk taklik di bawah tu semua tu saya tahu. Ambil daripada dua orang. Ya. Itu yang berpengaruh bagi saya. Dengan Ustaz Fahmi, Ustaz ada ni nak kenangan yang kenangan yang Syekh, Ustaz rasa manis. kenangan yang manis tu saya dulu, saya lupa tahun apa, tapi waktu tu beliau baru mula ulang alik lah antara Banjar dan Derang. Cuma belum semasyhur sekarang. Waktu tu beliau kebetulan kami ada cuti sekolah lama dalam sebulan. Beliau kata untuk sebulan ni kita buat pengajian kitab Tafsir Jalalain. Buat di masjid Derang. Dan saya memang hadir di situ, memang saya duduk di sebelah kiri beliau. Walaupun kita tak kecil lagi waktu tu. Saya lupa darjah ataupun tingkatan. Dan Syekh Nazrul pun waktu saya jumpa beliau kata saya pernah hadir Tafsir Jalalain, beliau buat di tiang. Ustaz, betul. Saya pun pernah. Saya mah hadir tiap waktu tu Syekh Nazrul duduk ulang alik. Beliau daripada Pedu naik motor. Buat selepas subuh. Sebenarnya sembahyang subuh di sana, daripada Pedu naik motor. Jelas tu. Tu apa? Yang Syekh Fahmi nama itu. Lepas tu kemudian yang sebelum beliau meninggal tahun 2018 hujung ataupun 2019 awal, 2019 saya ingat saya. Saya cakap dekat kawan saya, dia jom kita pergi ambil sanad secara bertulis dengan Syekh Fahmi Zamzam. Kami dapat daripada Jawa ni kadang-kadang Tok Guru ada bagi macam ni saja. Saya ijazahkan kitab. Jadi kami pun qabil nali ijazah, cukup lah. Dia tak bagi sanad secara ni, kebanyakannya macam tu. Tapi untuk ini saya kata kita pergi jumpa Syekh Fahmi. Tanya pada Ustaz Ali, Syekh Fahmi bila free nak jumpa. Ustaz Ali kata baik, tanya esok free. Jadi esok tu saya pergi bawa lah kitab-kitab. Masa tu 2019. Balik daripada sana lah. Saya balik 2017. Jadi pergi sana, Syekh Fahmi pakai baju baju pagoda. Kopiah cukup beliau. Kopiah cukup tu duduk dalam ni lah, tempat buku beliau. Beliau buat apa semua tu. Masuk, salam dia. Duduk. Saya ingat pertanyaan beliau, ya ada apa? Kemudian saya cakap, kami ni berhajat nak minta sanad kita apa? Bagi kita sebutlah kita mengaji di Jawa tu. Kita memang dadak ni tak sempat lah, saya nak cari. Okey, tak apalah. Dia kata tu ambil buku tu, tunjuk rak beliau tu, cari-cari jumpa kitab Al-Iqdul Farid. Itu tentang sanad yang Syekh Fahmi dapat daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Dia kata print yang ni kita buat bacaan. Jadi awal nak buat di rumah beliau, tapi dengan kata sambutan cukup ramai, 60 buah kitab tu habis. Dalam Al-Iqdul Farid tu. Tapi tak sempat bacaan sampai selesai. Pertemuan pertama ramai, memang ramai, 60 buah kitab yang dicetak tu habis. Orang ambil habis. Lepas tu hari pertama tu saja yang saya tak baca. Syekh Fahmi baca sikit, Syekh Fahmi suruh baca. Saya tak baca yang pertama. Lepas tu Syekh Fahmi kata kita kena buat seterusnya. Memang sepakat dah hari Selasa petang. Masa tu saya mengajar di Derang lah. Di Derang. Pertemuan kedua sampailah yang terakhir, yang baca saya. Baca saya. Memang beliau apa tu, kita pilih ketua kelas, semua pakai tunjuk saya. Syekh Fahmi kata, Amir nanti WhatsApp saya. Kata, minta maaf. Baik-baik, saya baik-baik ya. Tapi saya tak WhatsApp pun. Saya WhatsApp semua melalui Ustaz Ali. Sebab apa? Saya ada satu segan dengan tutu. Ya. Saya kalau macam Syekh Nazrul pun beliau minta saya untuk WhatsApp beliau. Saya tak WhatsApp. Sampai lah itu baru saya beranikan juga untuk WhatsApp. Jadi tu antara kenangan saya dengan beliau tu yang ni.
sampailah last sebelum bulan puasa tahun lepas. Waktu tu beliau ada di sini. Kalau boleh buat Idul Fitri sekali. Kan PKP beliau tak main lama. Boleh buat Idul Fitri sekali. Ustaz Ali kata, Syekh Fahmi kata, Abu Ya cakap buat dalam bulan puasa. Tengok bulan puasa Allah takdirkan beliau sakit drop. Sampai kata insya-Allah nanti boleh buat selepas bulan puasa. Bulan-bulan puasa saya kena COVID, ramai sahabat demam semua, tak jadi buat sampai beliau balik ke Indonesia. Jadi tinggal satu sesi lagi. Dan kami insya-Allah nak carilah mana murid Syekh. Nak habiskan tu. Ada beberapa lagi kata Syekh Fahmi, masih ada anak murid Syekh Yasin yang lain tapi tak ramai. Betul. Jadi kita ni pun duduk di ujung-ujung lah kan. Dia tu pun antara yang kita kata belakang, bukan hak awal lah. Antara yang meninggal baru-baru lah. Baru-baru ni. Okay Zat, kita pun dah berapa ni lah. Berapa ni lah. Dekat-dekat sejam lah. Kita dah sentuh mengenai buku-buku guru kan. Fan ada apa poin? Yang kita ni kalau macam guru yang kedua Syekh Nazrul, kita tahu sekarang kami banyak ke depan kan dalam bagi penerangan buat semua. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit berkenaan Syekh Nazrul. Saya pertama kali Syekh Nazrul ni memang saya tengok daripada apapun daripada YouTube. Abah saya yang mengenalkan, cuba tengok Ustaz Nazrul, orang panggil Ustaz Nazrul lah dulu. Tengok Ustaz Nazrul tu di ruang Adawi. Saya cari tu, saya tak tahu ruang Adawi tu di mana, semua saya tak tahu ni. Tapi saya tengok tu lah yang mula saya Syama'il apa semua tu. Tengok daripada huraian beliau. Jadi huraian tu yang mahal tu sedap. Kalau setakat kita nak baca faham saja tu boleh, semua boleh. Tapi huraian beliau tu pertama apa semua, sampai saya beli kitab Al-Mawahib Al-Ladiniyah tu lah. Jadi itu yang pertama. Kemudian saya jumpa beliau di Maulid Nahdlatul Ulama, di Muzakarah Nahdlatul Ulama di Tabung Haji Kelana Jaya dalam bulan November tahun lepas. Pertama kali jumpa beliau. Waktu tu ambil gambar apa semua Ustaz Hilmi yang kenal kan. Ni Ustaz Amir ni di Derang. Jadi saya lepas tu hari Jumaat tu kan beliau ada kuliah dua. Saya ajak beberapa orang untuk ikut. Saya print lah kitab Syama'il yang saya terjemahkan tu. Sampai di sana tunggu beliau kuliah selesai. Pakat duduk salam, kita biar dia pergi salam tu. Lepas tu beliau tengok saya. Ahlan, beliau ingat lagi yang jumpa tu, cuma tak tahu nama saya lagi. Tu Ustaz, kami ada hajat nak ziarah. Boleh masuk dalam. Semua beliau tahnik. Ada 2 orang, saya ingat waktu tu. Dan beliau tanya ada hajat apa, saya kata saya terjemahkan ni daripada daurah Ustaz dan Syekh Fahmi Zamzam semua. Saya tunjuk beliau kata Masya Allah. Kata saya memang nak ada yang buat daripada beliau sendiri, maksudnya daripada huraian beliau dan sebagainya. Dan bagilah Ustaz kalau minta kata pengantar apa semua boleh. Baik, tak apalah. Beliau 2 minggu kemudian saya pergi, beliau tengok saya, Ahlan Ustaz Amir, beliau tengok saya, beliau ingat dah nama Ustaz, itu saya ada WhatsApp Ustaz apa semua. Ustaz tak apalah, Ustaz sebut, beliau tengok ya lah, tengok betul ya, beliau save dah number tu. Mudah lah. Dia kata minggu depan mai. Saya mau tapi tak ada habis lagi. Jadi minggu depan tu kami pergi plan nak pergi dengan Habib Muhammad. Dia kata kalau boleh Ustaz ni sampai 10.30. Setengah jam kita bagi Habib cakap. Jadi tengok apa hujan lebat. Kan waktu itu hujan lebat tu. Silap saya waktu itu banjir di Kelantan apa semua. Kan hujung tahun lepas. Jadi terbantu. Seminggu lepas tu hari Jumaat. Alhamdulillah tak ada hujan apa, pergi dengan Habib Muhammad sekali. Dan Habib Muhammad dia minta bercakap lah dalam 15 minit juga lah. Dia masuk dalam semua tu, bagi sanad. Bila tulis sanad, tulis hantaran. Jadi tapi saya terlupa dalam waktu untuk edisi yang saya cetak tu, untuk scankan tulisan tangan beliau. Kalau scan tu lagi cantik lah. Terlupa, Allah tak scan, tak apalah. Ini untuk orang yang beli di dua pula. Ceritakan terus dia lah. Ceritakan sedikit cerita yang tu masih ada lagi lah yang ceritakan tu. Kita boleh sebut di sini kalau siapa yang nak kitab apa. Ustaz lah ni, Ustaz dah terjemah yang dah dibukukan Syama'il Muhammadiyah dengan
Safinatun Najah. Safinatun Najah. Ada yang tanya apa yang special daripada kitab terjemahan saya. Yang pertama Jawi. Jawi dan model lah. Kecuali beberapa ibarah yang kalimah yang saya rasa tak perlu diubah. Macam segala kalau ikut terjemahan model sin, ga, alif, lam, alif. Tapi saya ikut Syekh Fahmi Zamzam segala sin, ga, lam. Orang tak baca segal. Orang baca segala juga. Jadi yang tu yang pertama Jawi. Dan yang kedua kalau dari segi Safinatun Najah, saya tambahkan kitab haji yang saya ambil daripada kitab Ghayatul Guna. Syarah Safinatun Najah ada Syekh Omar Ba'atiyah kalau tak silap. Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Jadi Safinatun Najah yang asal daripada Syekh Salim ni kitab solat dan kitab zakat saja. Kemudian puasa ditambah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan haji ada Dailul Roja ada. Tapi saya ambil pada kitab Ghayatul Guna dan saya tambahkan di belakang bab tentang pembahasan dam bagi orang yang buat haji yang saya ambil daripada kitab Nailul Roja. Dan saya tambahkan juga jaditan-jaditan kaki yang saya rasa perlu tu daripada daurah lah. Daurah saya rasa ni perlu saya tambahkan. Boleh siapa-siapa yang kalau nak kitab tu boleh tengok dalam ruangan description, kita boleh bantu untuk dapatkan melalui Samir lah. Kan berapa harga lah kalau orang boleh share. Kalau Safinah tu RM15. Kalau Syama'il ada kelebihannya juga. Itulah daripada daurah Syekh Fahmi dan Syekh Nazrul yang pertama. Jawi juga. Dan juga saya tuliskan itu kita ni talaki ni nikmat. Memang letih. Tapi saya tambahkan kalimah-kalimah yang boleh dibaca banyak. Contoh wala bil ja'dil qatati boleh dibaca al-qatiti. Syathnu boleh dibaca syafinu, boleh dibaca syathna, boleh ba'idu wa'aida boleh dibaca. Tu saya tambahkan atau kalimah yang boleh dibaca. Dan Syama'il ni saya biasanya kebanyakan orang akan hadis yang sama dia akan potong. Dia tak sebut nahwahu bi makna. Saya tulis ni hadis yang serupa dengan hadis yang sebelum ni dari sudut maknanya. Dan tak saya kurangkan walaupun satu huruf pun. Begitu. Dan di belakang saya tambahkan sanad yang saya dapat daripada Syekh Fahmi Zamzam. Dan insya-Allah nanti bila-bila waktu lapang masalahnya saya sekarang ni dah duduk ulang balik KL. Jadi hujung minggu Syekh Nazrul kata free, insya-Allah saya jumpa untuk sampaikan kitab tu. Dan perbaikan tu memang kalau kesalahan dalam tulisan tu minta ni lah. Tak cetak lagi kalau Syama'il ni? Syama'il cetak. Cetak lah? Cetak lah. Tapi nak buat cetakan kedua bukan macam nak kalau habis kita buat yang kedua. Safinah pun stok tak banyak lah. Sebab ada permintaan daurah juga. Jadi ada dalam 100 lebih di saya kalau tu Safinah tu, tapi ada permintaan daurah ni 100 juga. Jadi dia tak banyak dah lah. Kalau Syama'il tu boleh dapat dengan harga 50. Kulit kerah. Kulit kerah. Apa namanya? Hak cover. Jadi yang tu ada yang urus bahagian jualan tu. Kalau ambil banyak dapat berapa tu ada. Dan setakat sekarang ada pengajian dengan Ustaz Mushtaq Al-Asy'ari. Ustaz Mushtaq di Perak. Ada satu pondok tu buat pengajian Syama'il. Itu ambil pada saya tu ada dalam 20 buah ada. 20 buah ada. Cuma saya beritahu dekat untuk ni kalau ada ambil banyak tu kita boleh kurangkan harga, boleh bagi diskaun lagi kan. Sebab apa yang penting orang mengaji. Ya betul. Okey, kalau siapa yang nak tak apa kita share di bawah ruangan description ni. Kalau kita ni boleh bantulah kalau orang yang tengok dalam video ni. Dan juga boleh untuk wakaf sebab kita ada macam pondok derang kami bagi wakaf. Ada mahat tahfiz macam contoh daurah, kalau kita ada wakaf kita bawa pi lah. Ada pelajar tu 100 orang. Kita ada wakaf hanya untuk 50 buah kitab saja. Kita bagi 50. Lepas tu yang baki tu Cepat nak ambil tak apa. Cepat nak ambil tak apa. Bayar. Okey tak? Kemudian kita kembali kepada sembang-sembang kita ni. Kalau tanya pada Ustaz sepanjang duduk belajar apa semua ni, terlibat dengan dakwah dan sebagainya. Kalau kita minta Ustaz share ilmuan dalam Islam ni banyak bagi pengaruh kepada yang Ustaz rasa ni 3 ilmuan sepanjang sejarah Islam ni. Apa dia ulama mana yang rasa Ustaz? Yang saya paling kadang ada orang dia
Dia kata Imam Suyuti lah, kalau contoh lah kan. Kalau Ustaz, siapa yang ni? Yang pertama Imam Ghazali. Imam Ghazali saya paling banyak terpengaruh dengan beliau dari segi tasawuf beliau. Kemudian beliau ni yang kita tahu lah, karya beliau sangat hebat lah. Pertama saya pun mengajar kitab Syiarus Salikin juga. Syiarus Salikin, ada baca Syiarus Salikin. Kalau Syekh Fahmi Syiarus Salikin, kalau Habib Muhammad Syiarus Salikin. Jadi itu Syiarus Salikin itu pun daripada Syekh Abdul Somad ni ambil daripada kitab Ihya juga, macam Hidayatus Salikin daripada kitab Bidayatul Hidayah juga. Jadi pertama Imam Ghazali, kemudian yang kedua Imam Abdullah bin Arabi Al-Haddad. Itu yang banyak berpengaruh. Kemudian yang ketiga imam kita lah Imam Syafi'i. Kalau yang sekarang yang tadi saya sebut itulah, kalau dari segi tarikat saya dah ambil tarikat daripada seorang guru di Melaka. Jadi itu yang banyak berpengaruh. Dan juga Khairul Umam juga dalam segi saya memang dengan Tok Guru ni saya agak segan. Khairul tu pun saya tak pernah WhatsApp langsung, saya melalui anak murid orang kanan beliau lah. Kalau dia kat Melaka tu melalui anak beliau dan sebagainya lah. Jadi itu yang dari segi ni lah, tarikat ni kita dan setiap tu ada ujian masing-masing. Dalam tarikat pun ada ujian, dengki apa semua tu pasti ada. Pasti ada. Bawa isu bawa ni semua kan. Dah ada isu apa semua tu. Kita mungkin yang ujung-ujung ni nasihat Ustaz lah kita kata. Untuk orang muda lah, untuk orang muda. Khususnya dalam Republik Syabab kan. Ya. Untuk orang muda ni kita apa dia kalau Ustaz nak? Nasihat saya tu belajar tanpa henti, banyak membaca, hurriyat tafkir, kebebasan dalam berfikir, bukan hurriyat takfir, bukan kebebasan mengkafirkan. Jadi kita syabab pemuda terus melangkah, banyak belajar lagi. Dan ada Habib Muhammad sampaikan pada saya keinginan beliau untuk beberapa orang guru himpun sebagai orang kata rujukan. Sekarang banyak media, banyak TikTok pun boleh dibuat baik. Itu kami pernah tanya Habib Muhammad dalam kereta baru ni, Habib kalau buat TikTok macam mana? Habib fikir tak apa buat, tapi yang penting konten dia untuk ke depan. Ustaz Mauti ada Qalbun Salim dan sebagainya kan. Saya juga suka antara remaja-remaja ni yang saya rapat juga Ustaz Mauti. Ustaz Mauti, Ustaz Hilmi apa semua tu banyak yang memberi pengaruh lah dalam festival sunnah apa semua tu. Jadi terus melangkah, belajar, jangan cemuh belajar. Jangan bosan belajar, jangan bosan mengaji. Walaupun kata tadi mengaji lah paling tak seronok kali. Mengaji paling tak seronok. Kadang-kadang banyak antara kita mereka tengok Tok Guru, seronok jadi Tok Guru, tapi mereka lupa macam mana proses Tok Guru tu nak sampai pada situ. Lupa macam mana Syekh Fahmi awal-awal sampai, ceritakan pakai kasut jepun, beg itu basah kena hujan. Jadi semua pakai jemur apa semua, panggil Syekh Nikmat, panggil anak-anak murid, anak-anak beliau jemur semua. Proses awal. Kita ni sebab mungkin lah kita ni banyak dihidangkan dengan hasil lah apa yang terjadi, lupa pada proses. Semua tak melihat pada proses, dia tengok hasil lah. Jadi yang dia nak tu kepada hasil, dia tak tengok pada proses. Dan juga untuk remaja-remaja, kita berpakaian jubah apa semua tu cantik, tapi alangkah lebih indahnya kalau dalaman kita ada isi. Banyak di Jawa kalau kita tengok Gus Bahak. Kalau di Jawa saya paling banyak tengok Gus Bahak lah. Sekarang ni Gus Bahak pakai baju kemeja putih, songkok hitam, baju kadang-kadang kancing, kadang-kadang buka, lepas tu kain pelikat. Alim Masya Allah, tak pernah mengaji dengan ayah beliau dan Kiai Maimun Zubair saja. Tapi alim luar biasa. Setiap perbahasan dengan beliau ilmu. Jadi kita kadang-kadang hanya berfokus pada pakaian semata-mata. Zahir. Perubahan zahir tu yang didahulukan. Lagi ada yang tanya pula, Ustaz memakai jubah juga. Saya ambil baju mana ada. Cara berpakaian kita dah macam tu lah kan, baju kita ada tu dah, kita takkan nak ubah pergi pakai lain. Macam kadang-kadang saya biasanya waktu daurah saya pakai pelikat macam tu kan. Ini sebab saya nak pergi sekolah juga. Okey lah.
Ini kan mungkin yang terakhir kot. Betul-betul terakhir lah. Okay, nasihat dah bagi dah kan. Ni nak tanya pandangan Ustaz lah. 2 pandangan. Dua. Dalam terakhir baru ada 2. Yang pertama pandangan tentang macam mana lah kita nasihat untuk remaja lah ni. Tadi nasihat secara umum. Ni tentang apa perselisihan yang berlaku di dalam media sosial. Kita tengok banyak antara agamawan ni. Kan kalau Ustaz Hilmi dulu dia kata dia banyak terpengaruh dengan Baba Ismail sepanjang. Dia kata Baba Ismail ni ambil kaedah menerang bukan menyerang. Kita terang hak kita ada aja. Kalau Ustaz macam mana pandangan Ustaz dengan apa yang berlaku? Betul, menerang bukan menyerang. Betul, apa lagi tu buka baju tadi. Yang ni dia punya motor kan jadi mencerah bukan menyerah. Kan. Jadi kita sebenarnya pertelingkahan antara ulama ini ada lama dah. Ada ulama tu, tapi tetap kalau kita tengok Imam Ibn Sirin dan Imam Hasan Al-Basri pun ada semacam ni juga. Tapi Imam Hasan Al-Basri tetap dalam tafsir mimpi beliau percaya pada Imam Muhammad bin Sirin. Begitu juga Imam Muhammad bin Sirin dalam menafsirkan mimpi beliau tetap mengatakan bahawa aku melihat tidak ada orang yang sesuai berada di tempat itu selain engkau. Jadi kita tetap apa yang kita mengaji, berpegang pada apa yang kita mengaji, tapi tetap meraihkan yang lain. Walaupun bagi kita dia salah. Jadi belum tentu dia salah tu dia tak boleh balik kepada yang betul. Dan kita ni selama di atas jalan yang betul. Nauzubillah kalau Allah uji kita, belum tentu kita boleh bertahan. Nauzubillah. Kita minta semoga Allah tetapkan kita lah. Ya, amin. Jadi tetap meraihkan, terang bukan kita serang, merangkul bukan memukul. Kita ajak dia bukan dengan cara kita pukul dia. Ibarat kata kalau di Indonesia tu dia ada bas. Orang nak ajak orang naik bah. Dalam bah ni ada aircon, ada tandas, ada semua kursi, selesa. Tu cara dia. Bukan hang tak nak bah ni aku kata bukan macam tu. Jadi kita ajak kepada agama Islam lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan dakwah dengan perbuatan itu lebih berkesan daripada berdakwah dengan ucapan. Remaja, kita kata remaja lah kan. Remaja lah ni mungkin dia kadang dia pening dengan apa yang berlaku ni. Dia tak tahu nak pegang hak mana. Satu dia dari sudut periktirafan terhadap ulama tu, dia dah mula pening hak mana nak kata ulama, mana nak kata tak ulama. Jadi macam mana Ustaz nasihat Ustaz? Satu je sebab apa dia pening? Sebab dia tak mengaji. Ya betul. Dia mengaji dah. Apa cerita pun ngaji itulah yang utama. Itulah media sosial semata-mata. Bukan media sosial tak boleh. Sebenarnya pada Syekh Nazrul, media sosial ni boleh tak kalau kita mengaji daripada awal sampai akhir boleh dapat sanad tak boleh. Berkat dapat. Tapi itulah adab kita kena jaga. Mengaji depan, duduk dengar tu duduk hurai lah. Dia duduk kangkang apa semua tu hilang berkat je. Kita kena jaga juga adab sih. Jadi pada guru yang kita yakin kita ikut betul-betul. Memang guru tu ada kalanya buat salah. Tapi kita sebagai anak murid kalau orang tanya anda tak tahu apa, saya tak tahu apa, tu guru saya. Hampa nak kata apa, itu hampa dengan dia. Kami sebagai murid tetap kena hormat. Betul. Dan kita jangan pula piduk cucu pula. Piduk tambah pula. Hampa tak tahu, aku tahu banyak lagi. Jangan nampak kita pula taksub lebih pula, terlebih pula. Dan jangan pula nampak kita tolak terlebih pula. Jadi kita ni sebagai anak murid kita diam. Diam saja sebab guru dia buat dia tahu, tapi tetap ada salah dia. Ada salah. Guru kita bukan maksum, yang maksum ni hanya Nabi sahaja. La ismata illa lil anbiya. Tidak ada kemaksuman melainkan para nabi semata-mata. Macam tu Terima kasih tak. Dengan panjang lebar kita bercakap. Tapi masih lagi sekitar kita kata pengenalan misalnya kita yang baru, mungkin ada yang baru nak kenal Ustaz kan. Jadi episod ni lebih kepada kita mendekati baru mula kenal Ustaz Amir Arsalan daripada mana. Kalau nak jumpa, kita nasihat ikuti orang yang selalu ikut festival sunnah kan, memang ataupun liqa mahabbah, dia kan jumpa selalu dengan Ustaz lah. Okey,
Macam tu lah. Start dengan serik lah. Nanti ke depan ni insyaAllah kita akan jemput lagi. Daurah kita pernah anjur daurah dalam Akademi Nurul Ulum. Ustaz Faisal jadi tenaga pengajar. Ada Bul Alim wal Ta'lim. InsyaAllah, dan ke depan ni pun kalau ada ruang, Allah bagi kekuatan, ada lagi yang kita akan boleh kerjasama lagi. Dan InsyaAllah lah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dengan penghargaan Ustaz sudi untuk sama-sama dalam ruangan podcast ni. Dan mudah-mudahan apa yang kita sembang, boleh cakap ni dapat manfaat kepada semua. Dan sekali lagi, siapa yang tanya tentang baju ni, kan yang tengok Ifan buka Abang, makit Abang? Okey kan. Kan siapa yang nak bagi sokongan kepada kami, dia boleh dapatkan baju ni, boleh tengok dalam ruangan description dan boleh tengok dalam Instagram. Kita akan masukkan di situ. Dan teruskan memberi sokongan dengan menonton video-video yang sebelum ni. Subscribe, follow, share, komen. Kalau ada kekurangan pun komen, tak ada masalah. Kita terbuka hati. Baik. Itu semua membantu kami untuk terus kita kata memperbaiki, untuk kebaikan semua juga kan. Ya, betul. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah. Tutup kan? Baik, kita tutup je. Jadilah seorang yang menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. InsyaAllah kita akan jumpa di episod seterusnya dalam Bibabik Syabab Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone who's around you on the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good tidings.